Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih tadi Murad I tu bukan ayah dia. Ayah Sultan Muhammad Al-Fatih ialah Murad II. Okey, tadi itu adalah gambar Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Ni gambarnya. Gambar Sultan Muhammad Al-Fatih ni dilukis katanya oleh pelukis Itali. Gambaran Sultan Muhammad Al-Fatih masa ni dikatakan umurnya baru 21, 22 macam itulah, orang muda lagi, dan tapi berjanggut panjang sudah. Sebab ini adalah pattern orang Turki, janggut dia lebat apa semua, hidung dia mancung. Okey, ni Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis Nabi kita dah sebut pada video sebelum ini, yang menakluki Konstantinopel ialah raja yang terbaik dan tentera yang terbaik. So peribadinya ialah Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Nama penuhnya, tarikh lahir 833 Hijrah bersamaan 1429 Masihi, tarikh mangkat 886 Hijrah bersamaan 1481 Masihi. Tempoh pemerintahannya selama 31 tahun, agak lama sebab dia memerintah tu pada usia 19 tahun, masih muda. So jawatan dia ialah pemerintah ke-7 Kerajaan Uthmaniyah. Baik, sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih lah membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah bersamaan dengan 1453 Masihi. So, kota Konstantinopel ni adalah merupakan kota di bawah kerajaan Rom Byzantine dan sangat sukar untuk ditakluki kan. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kota ini akan berjaya juga ditakluki oleh raja yang terbaik dan tentera yang terbaik. Jadi ramai pemerintah-pemerintah Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya pemerintah pada zaman kerajaan Umayyah yang cuba untuk menaklukki kota Konstantinopel ini sebagaimana saya terangkan dalam video sebelum ini, tapi tak berjaya. Kemudian diteruskan oleh kerajaan selepas itu, Kerajaan Abbasiyah, dan kerajaan-kerajaan selepas kejatuhan Kerajaan Abbasiyah pun masih lagi ada yang berusaha, termasuklah Kerajaan Uthmaniyah, tapi tetap juga tidak berjaya sebelum pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Termasuklah bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri, Murad II, juga cuba untuk menakluki kota Konstantinopel. Tetapi Murad II bukan, Sultan Murad II bukan orang yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang membenarkan hadis tersebut ialah Muhammad Al-Fatih. Sebab Muhammad Al-Fatih ini memang layak, kalau mengikut kajian ahli sejarah mengatakan Muhammad Al-Fatih ni sangat mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib dan qiyamul lail sepanjang hidupnya. Dan bersamanya adalah ulama yang mendidiknya sejak daripada kecil, antaranya ialah Al-Qurani dan juga Ar-Samsuddin. Macam Ar-Samsuddin sendiri pun masa melancarkan serangan ke atas kota Konstantinopel, gurunya itu menasihatkan Sultan Muhammad Al-Fatih agar menyerang Konstantinopel tarikh 6 April 1453, kerana tarikh itu adalah hari Jumaat, dan dikatakan hari Jumaat adalah hari yang penuh dengan keberkatan, dan ada masa dalam hari Jumaat itu dimakbulkan doanya, terutamanya pada waktu gelincir matahari seluruh umat Islam solat Jumaat dan mendoakan. Ada tempoh waktu berdoa di antara dua khutbah, banyak waktu-waktu pada hari Jumaat itu yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum itu Sultan Muhammad Al-Fatih tidak terus menyerang pada sebelum tarikh itu, tapi dia telah membawa perutusan bahawa dia mengajak Kaisar Rom pada masa itu untuk menerima Islam atau membayar jizyah. Andai kata Kaisar tidak mahu, barulah berlaku peperangan. Tapi Kaisar memilih untuk direla mati daripada membayar jizyah ataupun menerima Islam. So berlakulah peperangan. Okay. So, itulah cerita kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ini adalah satu kota yang sangat teguh dan penuh dengan ciri-ciri keselamatan. Dan kota Konstantinopel ini dia terdiri daripada tiga sisi.
iaitu kalau anak-anak boleh tengok sini, dekat sini adalah Bosphorus, Laut Bosphorus, dekat sini Laut Marmara, dan dekat sini adalah Tanduk Emas. Dekat Tanduk Emas inilah diletakkan rantai oleh kerajaan Konstantinopel. So tak boleh masuk dekat sini ni. Boleh masuk, ya. So bila tak boleh masuk dekat sini, tentera Osmania perlu memikirkan macam mana cara nak masuk ke Konstantinopel ni. Konstantinopel ni masuk macam mana? Sebab dari serangan daripada Marmara, Laut Marmara ni, dia hantar kapal 400 buah kapal lebih kurang macam tu, tapi kapal tu pun kalah. Tentera Islam kalah kat situ sebab dekat Marmara ni dia ada tentera Konstantinopel, yang mana tentera itu disediakan dengan kapal, tapi kapal besar, 27 buah kapal katanya, tapi berjaya juga mengalahkan 400 buah kapal sebab dia terlalu besar kapal tu nak dibandingkan dengan kapal kerajaan Utsmaniyah. Tapi kerajaan Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih juga mencuba melalui jalan darat untuk menakluki kota Konstantinopel ini. Tapi melalui jalan darat tu dia ada tembok kan, dia ada tembok di kawasan Konstantinopel ini, tembok yang sangat kukuh, lebih kurang hampir 8 km juga. So 8 km ni anak-anak 8 km ada tembok macam ni. Tembok macam ni dia ada 3 lapis. Lepas tu untuk lapisan pertama tu nak masuk tu dia ada longkang besar, banyaklah halangan-halangan untuk betul-betul berjaya. Dikatakan kalau ikut sejarah, tentera Islam dah sampai memanjang sehingga ke penghujung tembok ini, tapi masih lagi belum berjaya menguasai pada masa tu dalam tempoh masa yang agak lama juga, iaitu daripada tarikh 6 April hinggalah 20 April tu masih lagi belum berjaya kerana ketenteraan Konstantinopel pun dikira padu dan kuat juga kan. So, kalau macam dia punya tembok ni, kalau dibuat Maryam pun macam ni, ditembok dengan Maryam ataupun yang sangat besar pun masih lagi belum berjaya sebab dia runtuh. Tapi oleh kerana kelemahan dekat Maryam ni, dikira Maryam ni memerlukan tempoh yang lama untuk disejuk balik. Kalau tak, dia akan pecah. So dia kena dalam tempoh 3 jam tu, beberapa jam itu, dikatakan 3 jam, ada cukup beberapa jam, kerajaan Konstantinopel berjaya pula membina balik tembok ni. So tetap juga bertahan, mereka boleh bertahan. So mereka tak boleh nak masuk lah pada dalam kerajaan tu. So ada juga tentera-tentera kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih ni cuba panjat tembok, ya. Banyak usaha-usaha yang dijalankan, memang berusaha sangat-sangat lah nak masuk ni dalam tempoh yang lama juga kan, tapi tidak ada, hampir putus asa. Tapi bila bersama dengan ulama beri semangat dan kekuatan mental apa semua, memikirkan yang mereka ini adalah tentera-tentera yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu, mereka kembali bersemangat. So mereka hanya mengharapkan syahid dan syurga Allah Ta'ala. So mereka tak nak kembali dalam keadaan kekalahan. Itu semangat yang ada pada kerajaan pula, pada tentera dan pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada masa tu. Okay. Ini adalah contoh meriam raksasa, The Great Bomb di Fort Nelson, Turki. Panjang meriam ini adalah 8 meter dengan berat mencapai 16.8 tan dan berdiameter 750 mm. Meriam ni mampu melemparkan peluru bola tu dari batu dengan diameter 63 cm sampai sejauh 2 km. So selama pengepungan Konstantinopel, meriam ini ditarik oleh 60 lembu dan 200 tentera Osmania. Berat sangat. Ini usaha yang dilakukan. Meriam ni dibuat oleh orang Hungary, orang bukan Islam tetapi bekerjasama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ini kita tengok macam mana tidak boleh melalui jalan laut, dia kena cuba nak memindahkan 72 buah kapal Sultan Muhammad Al-Fatih ni ke Golden Horn. Tadi yang tak boleh masuk sebab ada rantai tadi kan, dia pindahkan tu melalui jalan darat. Ni binatang-binatang yang mengangkatnya tu. Lepas tu dia
terbalikkan pokok, diletakkan minyak, disapu minyak pada batang pokok tu, kemudian untuk melicinkan pergerakan kapal. Dan kapal ini, dalam 72 buah kapal ini berjaya menaiki bukit yang begitu tinggi ni, kemudian dia turun balik, turun bukit tu, dia terus masuk kapal itu ke dalam kapal tu masuk dalam tanduk emas yang memang kita tak boleh masuk melalui jalan biasa. So ini kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih ya anak-anak. Dan ilham itu bila kita rapat dengan Allah, Allah memberi ilham yang luar biasa kepada raja dan juga tenteranya. Tentera juga pula bersatu padu. Tentera dia pun memang dilatih mempunyai kerohanian yang sangat kuat dengan Allah SWT, juga tidak meninggalkan qiyamul lail juga. Memang ditrain macam tu ditrain macam tu. So selain daripada pemindahan kapal ni juga dibuat menara kayu yang tinggi dan boleh bergerak 3 tingkat menara tu, supaya menara ni tujuan dia nak ada letak tentera atas menara tu kan. So bila tinggi daripada tembok kota tu yang dia buat, menara ni pula dia boleh bergerak tau anak-anak, boleh bergerak. So macam mana rekaan itu dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya. Dan menara tu pula dilindungi oleh perisai kulit. Perisai kulit tu dibasahkan pula dengan air supaya bila kena senjata kerajaan Konstantinopel dia tak terbakar. Tapi oleh kerana lontaran api bertubi-tubi oleh kerajaan Konstantinopel, akhirnya menara tu pun hancur juga, musnah juga kan. Tapi begitu anak-anak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menakluki kota Konstantinopel. Tidaklah bermakna mudah untuk kita takluki Konstantinopel tu, bermakna bukanlah betul-betul daripada pertolongan Allah terus mudah-mudah nak dapat. Macam kita lah, kalau kita usaha simple-simple je, sederhana je, susah juga. Dia nak Allah nak tengok kita punya usaha tu. Sama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih punya usaha. Ramai tentera dia, mayat bergelimpangan, dia mati apa semua kan. Tapi dia tidak putus asa. Dia teruskan juga serangan sebagai membuktikan yang dia betul-betul berjaya dapat menakluki kota Konstantinopel. Okay anak-anak. So Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia menggunakan serangan yang bertubi-tubi bertubi-tubi dengan 3 pasukan tentera. Maksudnya bila dia dah masuk ke dalam tu, dia menggunakan serangan bertubi-tubi tadi, gunalah serangan pertama, tentera pertama, lepas tu masuk balik untuk serangan kedua, serentak darat dengan laut pun dia buat serentak. Itu strategi dia. Dia kaji dulu apa yang dilakukan oleh pemerintah Islam sebelumnya, cuba menakluki kota Konstantinopel yang gagal, dekat mana gagal, dia cuba tambah baik untuk kebijaksanaan yang ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga membawa kepada kejayaannya menakluki kota Konstantinopel. Okay, ini anak-anak boleh tengoklah gambaran suasana betapa bersungguh dan penuh komited Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya untuk menakluki kota Konstantinopel. Baik anak-anak, seterusnya kita tengok sumbangan yang kedua ialah menyatukan empayar di utara Balkan, mengelakkan serangan Hungary. Dan jasa yang ketiga ialah mewakafkan Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Okay, yang ni saya nak tunjuk sikit lah macam mana kompleks Hagia Sophia ni. Ni masjid Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia. Sekitar-sekitar ni dikatakan sebagai kompleks Al-Fatih. Sangat cantik anak-anak, sangat cantik. Korang kena pergi tengok macam mana masjid Hagia Sophia ni, yang asalnya gereja. Asalnya gereja, dan kemudian dia bila runtuhnya kerajaan Uthmaniyah, masuk kerajaan sekular, Kamal Atatürk tu dia buat muzium, dan sekarang Erdogan dah kembalikannya fungsinya sebagai masjid. Dalam tu masa mula-mula penaklukan dia tu, memang Sultan Muhammad Al-Fatih tak kacau pun. Padri-padri ke apa, dia sangat menghormati agama lain, cuma dia minta untuk membuanglah rekaan-rekaan ataupun seni bina yang menunjukkan kepada salib ke apa ke. Kemudian ini adalah kedudukan Turki, Balkan dan Hungary tu. Dia menyatukan wilayah-wilayah Balkan ni supaya tak
tak boleh Hungary nak masuk campur lah, maksudnya tak boleh nak menyerang Uthmaniyah. Dia nak mengukuhkan kedudukannya, so dia menyatukan wilayah-wilayah ini di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia semakin besarlah kerajaannya. Itu kerajaan sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih antaranya. So anak-anak, kalau nak detail, anak boleh study sendirilah kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Banyak buku tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, sangat menarik, so tak rugi baca. Baik anak-anak, itu saja untuk Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita teruskan dengan Sultan yang keempat.